Saya Melissa binti Taman akan menerangkan tajuk isi individu saya, iaitu Sejarah Perang Taranaki Utara dari tahun 1860 sehingga 1861. Perang Taranaki pertama, juga dikenali sebagai Perang Taranaki Utara, adalah konflik yang bersenjata mengenai pemilikan tanah dan kedaulatan yang telah berlaku di antara pihak Maori dan juga kerajaan New Zealand di Taranaki, daerah New Zealand Pulau Utara dari Mac 1860 sehingga Mac 1861. Perang ini dicetuskan oleh perselisihan di antara pemerintah dan pemilik tanah Maori mengenai penjualan harta tanah di Waitara, tetapi telah merebak ke seluruh wilayah tersebut. Ia telah diperjuangkan oleh lebih dari 3,500 tentera kekaisaran yang telah dibawa masuk ke Australia, tentera sukarela dan juga milisi. Semua ini melawan pihak pasukan Maori yang berfluktuasi antara beberapa ratus sehingga sekitar 1,500. Akibat dari peperangan tersebut, jumlah kerugian di kalangan tentera imperialis, sukarelawan dan milisi dianggarkan berjumlah 238 orang, sementara jumlah korban Maori berjumlah sekitar 200 orang. Perang berakhir dengan gencatan senjata dengan tidak ada pihak yang secara eksplisit menerima syarat perdamaian yang lain, walaupun terdapat dakwaan oleh pihak Inggeris bahawa mereka telah memenangi perang tersebut. Ahli sejarah James Belich telah mendakwa bahawa Maori berjaya menggagalkan usaha pihak Inggeris untuk menjatuhkan kedaulatan ke atas mereka. Tetapi, beliau mengatakan bahawa kemenangan pihak Maori adalah satu kekosongan yang menuju ke arah pencerobohan Waikato. Dalam laporannya pada tahun 1996 kepada pemerintah mengenai tuntutan tanah Taranaki, Tribunal Waitangi memerhatikan bahawa perang itu dimulakan oleh pemerintah yang merupakan penyerang dan melanggar undang-undang dalam tindakannya melancarkan serangan oleh angkatan bersenjata. Pendapat yang diminta oleh pengadilan dari seorang peguam kanan perlembagaan menyatakan bahawa Governor iaitu Thomas Gore Brown dan pegawai tertentu bertanggungjawab atas tuduhan jenayah dan sibil di atas setiap tindakan mereka. Seterusnya, istilah Perang Taranaki pertama ditentang oleh beberapa sejarawan yang hanya merujuk kepada Perang Taranaki, menolak cadangan bahawa konflik pasca 1861 adalah perang kedua. Pemangkin perang adalah penjualan 600 yang dipertikaikan, iaitu 2.4 km tanah yang dikenali sebagai Blok Peka-Peka atau Blok Tierra di Waitara. Lokasi blok ini sangat sesuai dengan keinginan peneroka Eropah untuk sebuah bandar dan pelabuhan di utara daerah Taranaki, dan penjualannya dianggap sebagai sangat menguntungkan kerana penjualan lain yang akan dibuka dapat menyelesaikan semua tanah di antara New Plymouth dan Sungai Waitara. Wakil Kakit Tierra iaitu Ketua Kecil Ti Atewa Iwi pertama kali menawarkan tanah itu kepada pemerintah Selandia Baru pada tahun 1857, tetapi segera menarik tentangan keras ketua suku terpenting iaitu Weremor Kini yang menyatakan veto pada rancangan itu. Penjualan Tierra bagaimanapun disokong oleh Ihaya Kirikomara dan saudaranya Tamati yang menulis surat kepada surat kabar yang mendakwa bahawa penjajahan Eropah akan membolehkan budak-budak yang dikembalikan hidup dalam keadaan aman dan mengurangkan kemungkinan pihak-pihak perang Waikato. Seterusnya, Governor Brown merasa berkewajipan untuk menolak hak veto. Beliau menegaskan Maori memiliki hak untuk menjual jika mereka mahu dan juga ingin menunjukkan sokongan kepada ketua yang ramah terhadap individu yang menentang kewibawaan mahkota dan pengembangan undang-undang Eropah. Brown menerima pembelian itu dengan mengetahui sepenuhnya keadaannya dan berusaha untuk menduduki tanah tersebut dengan jangkaan ia akan menyebabkan konflik bersenjata. Yang pertama adalah pertempuran di Tekohayo. Tierra telah dibayar sejumlah wang deposit untuk tanah tersebut pada bulan Disember 1859. Ketika Maori menghalang juru ukur ketika mereka mula bekerja di blok tersebut, Brown menjawab dengan menyatakan
Undang-Undang Tentera di seluruh Taranaki pada 22 Februari 1860. 2 hari kemudian, Akta untuk Penjualan Blok PKPK yang dipertikaikan itu telah dilaksanakan dengan 20 penandatangan Maori keluarga Tetera diterima sebagai mewakili semua pemilik hak tanah tersebut. Sesungguhnya dapat dilihat objektif pihak British di Waitara adalah kemenangan yang tegas yang akan memusnahkan seluruh pasukan pejuang musuh utama. Mereka akan melumpuhkan kemerdekaan pihak Maori dan menegaskan kedaulatan pihak Inggeris. Misi itu gagal dan pertempuran Teko Haya berakhir lebih sedikit daripada pertempuran kecil dengan hasil yang sangat mengecewakan peneroka Inggeris. Pertempuran yang seterusnya adalah disebut sebagai Pertempuran Waireka. Aksi ketenteraan di Waitara membawa hasil yang diharapkan kini dan dalam masa 10 hari pertempuran Teko Haya, sekitar 500 pahlawan dari Taranaki, Ngati Ruanui dan Ngarauru Iwi berkumpul di kawasan New Plymouth untuk memberikan sokongan. Pahlawan-pahlawan tersebut telah membina sebuah payung berakar dan berpakaian bernama Kapi Popo di salah satu bukit di Waireka, sekitar 8 km barat daya New Plymouth dan 4 km dari Omatastop yang terletak di jalan menuju ke bandar. Kawasan itu telah tersebar dengan beberapa rumah yang telah dibina oleh peneroka Eropah, dan pada 27 Mac terdapat beberapa peneroka telah ditembak di daerah Omata. Pertempuran yang seterusnya yang telah berlaku dalam Perang Taranaki Utara dari tahun 1860 sehingga 1861 adalah Pertempuran Puketacure. Pada 20 April 1860, Brown memerintahkan penangguhan permusuhan terhadap Taranaki Maori kerana takut campur tangan gerakan raja dan berkemungkinan serangan terhadap Auckland, Australia. Kingi dan pemerintah membuat pendekatan diplomatik berulang kali kepada Raja Potatau Te Wero mencari kesetiaannya. Tetapi pada awal Mei, Potatau sepertinya telah memutuskan untuk menawarkan sekurang-kurangnya sokongan kepada Taranaki Maori dengan mengirimkan pesta perang raja ke daerah di bawah kendali Ketua Perang Itiha Tokohihi. Kingi merebut peluang untuk mencetuskan konfrontasi dengan pemerintah kekaisaran untuk menunjukkan daya tahan perlawanan dan menarik sokongan Kingit yang lebih kuat. Puketacure adalah pertempuran yang paling penting dalam dan paling dahsyat dari Perang Taranaki pertama untuk Inggris yang mengalami kerugian 32 terbunuh dan 34 cedera, sehingga hampir 1 daripada 5 pasukan yang terlibat. Itu juga merupakan salah satu dari 3 kekalahan yang paling jelas yang telah dialami oleh tentera imperialis di New Zealand. Walaupun terdapat dakwaan bahawa British telah membunuh di antara 130 dan 150 musuh, korban Maori yang dianggarkan hanya 5, iaitu termasuk 2 ketua Maniapoto. Secara tegasnya, sebab musabab sebenar kemenangan pihak Maori adalah disebabkan gabungan teknik dan juga teknik-teknik di mana mereka telah membuat satu teknik, iaitu menyebabkan satu kawasan yang sempit agar pihak Inggeris tidak bertahan lama. Secara kesimpulannya, sebanyak 237 askar British telah terbunuh atau cedera semasa Perang Taranaki Utara pada tahun 1860 sehingga 1861, dan sebanyak 120 orang telah meninggal dunia akibat penyakit di New Plymouth disebabkan keadaannya yang sangat sempit. Kematian Maori sering dibesar-besarkan oleh pihak berkuasa kolonial, namun sekurang-kurangnya 99 orang Maori mati atau cedera semasa kempen, dengan kebanyakan kerugian yang datang dari Waikato Tainui, iaitu kebanyakannya dari Ngati Maniapoto, Ngati Hwai dan Ngati Mahuta, iaitu Ketua Ngati Ruanui Thierry Hanatuai dari pihak Tangohoi yang terbunuh semasa pertempuran Waireka. Justru itu, jelaslah bahawa di sini Perang Taranaki Utara telah menyebabkan berlakunya pelbagai pertempuran yang lebih daripada satu sekitar 1860 sehingga 1860 yang telah membuat pihak Maori berhempas pulas untuk mencapai kejayaan yang sangat cemerlang. Sekian dan terima kasih.